Imam Syirazi kata rukun solat ada berapa? Samaniyati asyar, 18. Kita belajar 13 je. Kita belajar 13 je. Mana lagi 5? Kita pun fikir, tak cukup rukun ke aku ni? Saya janji dengan tuan-tuan puan-puan nanti bila lepas habis kita belajar ni rukun 7 kan, dengan Allah ni, habis nanti kita akan ulang semula tanpa tengok kitab, tapi tuan-tuan puan-puan bawa kitab. Kita soal jawab bermula daripada awal nak ikut sunnah ni. Cara nak ikut sunnah mengikut pandangan perspektif mazhab kita lah, bermula daripada niat sampai beri salam. Dan saya akan letak sebelah saya kitab Imam Syafi'i, kitab bersama kitab untuk kita combine sekali supaya kita lengkap beribadat mengikut peraturan yang sempurna, melihat kepada, merujuk kepada kitab-kitab turas mazhab, dan kita ambillah manfaat daripada hadis-hadis perbincangan di dalam itu oleh para ulama kita. Baru kita tahu mula daripada niat, kemudian angkat tangan takbir macam mana keadaan semua sebagainya sampai beri salam. Nanti lepas habis kita bincang semua kitab ni, lepas habis tak tahu tidak lah lepas habis tu. Tapi insyaAllah lah. إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة قال المصنف الشيخ شمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني في كتابه مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ منهاج الطالبين شيخ أبي زكريا يحيى الشرف النووي الشافعي ونفعنا بعلومهما في الدارين اللهم آمين. الركن السابع من أركان الصلاة السجود. Rukun yang ketujuh antara rukun solat adalah sujud. Muka surat 119. Surat 119. Baik, alhamdulillah. Pertama sekali marilah kita sama-sama panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan taufik hidayah sedayahnya. Alhamdulillah diberikan kesempatan lagi sekali pada malam ini untuk berada dalam masjid ini, dan alhamdulillah kita pun telah melaksanakan solat fardu maghrib secara berjamaah, dan kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan solat ini, dan kita doakan juga semoga amalan solat yang kita lakukan ini Allah kekalkan kepada kita nanti sehingga ke akhir hayat. Mudah-mudahan hari terakhir kita di dunia ini kita dapat mengerjakan solat, dapat menyempurnakan solat 5 waktu sebelum ajal menjemput, dapat kita sempurnakan solat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyimpan pahala yang sempurna untuk tuan-tuan dan puan-puan nanti di akhirat, insya-Allah. Baik, bismillah, pada malam ni kita akan sambung perbincangan dalam kitab Mughni Muhtaj, bab sifatis salat, tajuknya rukun yang ketujuh iaitu as-sujud. Rukun solat yang ketujuh adalah sujud marratain likulli raka'at. Marratain likulli raka'at, 2 kali sujud pada setiap rakaat. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Al-Hajj. Tuan-tuan perempuan tanda kat situ, dia tak tulis tu surah apa kan? Surah Al-Hajj ayat 77. Irka'u wasjudu. Irka'u wasjudu, hendaklah kamu rukuk dan hendaklah kamu sujud. Ini dalil nas daripada Al-Quran tentang kewajipan rukuk dan juga kewajipan
sujud. Baik, kedua-dua perbuatan itu ada di dalam solat. Walaupun kalimah sujud di dalam Quran merujuk pada makna-maknanya yang berbeza, ya. Dia kalau sebut sujud ni dia ada dua jenis, ada nau'an. Jenis yang pertama sujud ta'ah wa ibadah, sujud kerana taat dan ibadat, seperti sujud al-musalli, sujud orang yang solat. Al-insan yasjud lillah, manusia yang sujud pada Allah itu sujud kerana beribadat dalam solat. Para malaikat pun sama juga, dia sujud taat wa ibadah, menandakan ia hamba Allah Subhanahu wa taala, sujud. Perbuatan sujud tu, sujud dengan meletakkan dahi di tempat yang paling rendah, bukan sekadar bongkokkan badan saja. Walaupun rokok pun bongkok badan juga, rokok pun bongkok juga, tapi sujud lagi rendah. Dan kerendahan sujud itu disebut dalam jenis yang kedua, merendahkan diri, merendahkan hati dalam bentuk at-tazallul, al-khudu', inqiyad al-khudu'. Ini jenis yang kedua, sujud kerana apa? Kerana merasakan diri hina, ataupun dalam bentuk kita menyatakan ketawadhukan. Sujud yang jenis kedua ni jenis yang bukan perbuatan sujud macam sujud dalam solat tu. Jenis yang kedua ini disebut inqiyad al-khudu'. Ini adalah sujud semua makhluk, al-haywanat, ad-dabbah ma yadubbu 'alal ardh, binatang-binatang yang ada di bumi, hatta yang melata, dari sekecil-kecilnya sehingga yang sebesar-besarnya, semuanya sujud kepada Allah. Ini jenis yang kedua. Bukan kata binatang dia, an-nabatat. Nabatat ni apa? Tumbuh-tumbuhan. Apa saja tumbuh-tumbuhan, sama ada tumbuhan yang ada batang, pohon, ada buah, atau yang tak ada, atau yang kita nampak tak ada manfaat, seperti lalang. Lalang ada manfaat tak? Cikgu Aziz, ada? Cikgu Aziz ni buat dengan tangan ke best, ada manfaatnya. Ya betul, memang kita tak makan lalang tu, tapi lembu, kambing dia makan. Rumput umpamanya pun sujud kepada Allah Ta'ala, cuma tak nampaklah bentuk dia sujud tu macam kita sujud. Itu jenis yang kedua. Tuan-tuan perempuan baca Quran, ada satu ayat surah An-Nahl ayat 49 dan surah Ar-Ra'd ayat 15. Dalam surah Ar-Ra'd Allah sebut walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Bagi Allah itu sujudlah. Man ni dalam bahasa Arab yang ada akal, siapa-siapa, man yang ada akal. Fis samawat, di langit, malaikat lah, para malaikat dan para jinnya. Wal ard, di bumi, man itu kepada manusia. Ta'an wa karhan, sama ada secara mereka suka rela ataupun terpaksa, kena sujud. Dalam surah An-Nahl ayat 49 Allah tak sebut man, Allah sebut ma. Walillah yasjudu ma ni yang tak ada akal. Bagi Allah itu sujudlah. Ma fis samawat wa ma fil ard. Apa-apa saja makhluk-makhluk yang tak ada akal macam manusia, yang tak ada akal macam malaikat, yang tak ada akal. Apa dia yang tak ada akal? Yang sebut tadi tu, al-haywanat, an-nabatat, bahkan di langit banyak lagi makhluk Allah di langit yang tak ada akal daripada makhluk Allah yang ada di bumi yang tak ada akal. Tapi yang tak ada akal ni, sentiasa sujud kepada Allah Ta'ala, tak pernah putus-putus sujud.
Yang ada akal pula kita, manusia, ilal malaikah, kecuali malaikat lah. Ada masa aja kita sujud, masa wajib dan masa sunat. Masa wajib dalam solat tu pun sekejap je pun. Solat 5 waktu tak lama mana, sekejap je. Yang wajib sepatutnya sepanjang masa kita kena sujud. Kalau maksud sujud dalam bentuk perbuatan lah, tapi kita buat sujud dalam perbuatan solat sajalah. Sebab itu diperintahkan. Yang sunatnya kadang-kadang yang wajib pun tak cukup, nak buat yang sunat. Sepatutnya yang sunat tu diiringi dengan yang wajib, sepatutnya. Sebab itu kalimah sujud ya, tuan-tuan membuat dalam Quran Allah ulang perkataan daripada asal perkataan sajadah tu, kerana as-sajidin kan, sujud disebut ya, sajidun dalam Quran ada 90 kali. Ada 90 kali. Perkataan raka'a, rokok ni yang Allah sebut ni ya, irka'u, perkataan rokok tu dalam Quran daripada asal perkataan raka'a itu Allah ulang 10 kali je. Yang lebihnya sujud daripada rokok. Sebab sujud itu mengumpulkan ya, antara perbuatan dan juga dalam maksud maknawi, maksud yang tersirat di sana, keseluruhan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan puan-puan, pada malam ini kita sampai pada satu perbincangan yang agak besar, yang besar ni ya. Dalam ibadat solat, sujudlah merupakan perbuatan yang dikatakan untuk menyatakan kerendahan, kehinaan paling maksimum manusia kepada Allah Ta'ala. Sujud. Sebab itu Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, cicit pada Umar Khattab Dr. Nuh, diriwayatkan dalam kitab Bahu Mazi pun ada, bila dia sujud, dia Amirul Mukminin, dia khalifah, bila dia nak sujud dia akan letakkan tanah tempat sujud dia. Dia bukan solat atas tanah, solat dalam masjid, tapi dia bawa tanah, dia letak, kemudian dia sujud atas tanah. Dia sujud atas tanah. Sebab apa sujud atas tanah? Sebab nak merasakan diri ketika meletakkan dahi yang mulia, bahagian muka ni bahagian mulia, paling mulia lah. Anggota badan manusia yang paling mulia bahagian ni, bahagian atas. Sebab tu Allah letakkan muka di atas. Allah tak letak kat tengah-tengah kat perut. Allah tak letak dekat kaki. Ni bahagian kepala ni. Cuba tuan-tuan berbayangkan macam mana kalau manusia ni Allah cipta kepala kat tengah perut, dekat kaki. Ya. Pelik. Bukan pelik je, nampak hina, huduh sangat. Dan kita bila berjalan pun kita tak sama dengan binatang yang 4 kaki. Binatang kepala dia sama dengan perut dia. Binatang sama dengan perut dia. Kau binatang macam kita biarlah tegak, tak ada juga. Tak nampak indahnya ciptaan makhluk-makhluk ni, kerana Allah yang mencipta. Allah tahulah manusia mesti kepala di atas, mulianya dekat sini. Ini paling mulia. Hidung pun rendah lagi, mulut pun bawah lagi, atasnya adalah dahi. Bila letakkan dahi di atas tanah, kita dapat rasakan betapa hinanya kita. Biasanya yang di atas tanah ni apa? Kaki kita tu pun tak kena tanah pun pakai kasut. Ke tuan-tuan perempuan jalan tak pakai kasut? Pakai kasut juga. Masya Allah tuan ya. Hebat. Kita tak mampu lah nak tiru dia, nak tiru Amirul Mukminin ni, tak mampu nak buat. Ke ada siapa yang boleh buat itu? Bawa tanah siap-siap masuk masjid, time nak sujud je, ataupun sebelum dia solat dia letak tanah dah atas jadah dia. Agaknya kalau dia solat di sebelah tuan-tuan perempuan nak kata apa ni? Gila kau ni. Gila ke apa? Jangan kata gila lagi. Dia bukan orang gila, dia tahulah. Dia belajar tu, dia belajar sejarah, dia tahulah. Ya. Cuma kita tak sampai tahap tu lah. Nak cuba buat? Doktor nak cuba buat? Dr. Rahman nak cuba buat? Oh, fokus betul ni. Cuba sekali tengok. Ya. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, baru rasa tuan ya.
Nabi SAW sujud dalam masjid ketika hujan kan, memang lekat dia punya tanah yang basah di atas dahi Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari, Ibnu Hajar Asqalani dia syarahkan hadis itu, ya. So Nabi SAW bila lepas solat ya, Nabi sapu sapu tanah tu melekat dengan dahi Rasulullah SAW. Cuma dalam agama tak disyariatkan lah, dalam fiqahnya tak disyariatkan. Kalau nak sujud kena letak tanah, tak ada lah, kecuali kalau kita solat di atas tanah, tak masuk masjid, saja-saja nak solat kat luar sana, tu pun tanah tak ada tanah pun, dah berturap lah, dah ada turap lah atas lantai. Tapi kalau nak rasa macam tu, nak rasa lebih hina lagi, sekarang ni kita sujud atas kapet. Atas kapet, sedap lagi sujud atas kapet, boleh tidur dan sujud pada. Tak pernah tengok orang tidur sujud. Imam ni sujud lama sangat, makmum tertidur dan sujud, ya. Sebab apa? Sedap kena. Ya Allah Akbar. Tuan-tuan pergi ke Brunei, Masjid Sultan Abu Bolkiah tu kan, dia punya kapet dia. Masa saya pergi tu lah, lama dah, ya. Kita pijak kaki tenggelam kaki tu dalam kapet tu, punya dahsyat kapet dia. Saya tak tahulah, tebal dia 5 kali ganda kapet di masjid kita ni, ya. Saya ingat boleh kot masjid Sultan ni tukar kapet macam tu, boleh kan, sedap kita sujud pun seronok. Tapi tak rasa kerendahan tu, kerendahan hati tu tak rasa lah. Walaupun kita melakukan perbuatan yang rukun wajib, tapi nak merasakan tu, itu yang dikatakan mereka ini bersungguh-sungguh, Masya Allah, di kalangan para ulama, hebat betul kan. Jadi mudah-mudahan dapat kita rasakan, walaupun sujud atas kapet, tapi kita bila sujud itu bukan saja melaksanakan perbuatan rukun, pada masa yang sama hati itu nak menunjukkan bahawa kita ni hamba yang sangat hina, tu at-tazallul, al-khudu', ya. Nak kena rasa inqiyad kepada khudu' itu tadi ada dalam hati, barulah tuan-tuan dan puan hati ni khusyuk. Time sujud hati khusyuk, dan ketika sujudlah doa paling mustajab. Doa paling mustajab. Tadi ada sahabat kita tanya, petang tadi ada sahabat tanya, doa yang paling baik ni seeloknya kalau lepas daripada solat azan kan, antara azan dengan iqamat tu sebenarnya dituntut berdoa. Imam An-Nawawi bawa dalam kitab Al-Azkar tentang hadis yang menyatakan la yaruddu du'a bainal azan wal iqamah. Doa Allah tak tolak dah, tak ada hijab lagi dah. Doa ni Allah tak tolak dah. Doa ketika antara azan dan juga iqamah. Tuan-tuan apa berebut-rebutlah doa. Rugilah kalau lepas azan dia sembang. Dia sembang, ya. Lebih rugi kalau tengah-tengah azan pun sembang lagi. Orang azan sembang, lepas azan sembang. Sunnahnya masa azan kita dengar jawab, senyaplah jawab. Lepas jawab kita doa. Lepas doa azan kita solat. Lepas solat kita doa lagi. Doa lagi tuan-tuan perempuan, doa. Jangan kata aku dah habis solat qabliyah ni boleh sembang. Dah. Sunnah Rasulullah macam tu. Tak ada riwayat daripada sahabat-sahabat kalau lepas azan tu mereka solat, lepas solat mereka sembang-sembang sama sahabat. Walaupun tak haram, jangan terasa di hati pula tak haram. Kalau bersembang tak haram. Tapi yang lebih utama adalah doa. Sahabat ni tanya, dia kata macam mana Ustaz? Ada kita tengok, ya, seorang dia bersolat, kemudian dia buat pilihan sama ada dia nak doa ke, dia tak bersolat sunat, ya, atau macam mana. Sebab ada yang jenis solat cepat, ada yang jenis solat lambat. Bukan lambat, solat dia tu dia jagalah tertibnya lah, rukun-rukun dan juga kesempurnaan solat tu. Jadi lambat lah. 2 rakaat 5 minit, azan saja dah 5 minit dah. Antara azan dan iqamat setiap masjid beza antara azan dan iqamat setiap masjid. Umumnya kat Melaka ni 10 minit, azan dah 5 minit. Lepas azan dapat solat sunat 2 rakaat 5 minit. Bagi orang yang dapat solat sunat 2 rakaat 5 minit lah, itu hebatlah tu 5 minit. Tapi ada yang dapat solat sunat 2 rakaat tadi setengah, apa tu 2 minit setengah.
atau setengah daripada itu lagi pun ada juga, terlampau cepat. Okey, bagi orang yang jenis solatnya sempurna, betul-betul jaga ni 5 minit 2 rakaat ni, eloknya solat dan doa dalam sujud. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Sebab Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbi wasajidun. Saat doa yang mustajab seseorang hamba Allah ketika solat masa sujud. Faksiru doa, perbanyakkan doa. Dalam riwayat yang lain, fajtahidu fi doa, sungguh-sungguh doa. Sujud. Tapi ada orang dapat buat 4 rakaat antara azan dengan iqamat. Sunat qabliyah zuhur buat 4 rakaat, sunat qabliyah asar dia buat 4 rakaat kan, dia nak buat 4 rakaat. Tak apa, yang buat sempat buat 4 rakaat buatlah. Ya. Buatlah 4 rakaat. Itu pun sunnah. Baik. Kalau tak nak buat solat sunat, doa lah. Sebab itu yang dianjurkan dalam syarak. Saya nak sebut ni tentang sujud tadi tu, yang mulia dalam solat. Semua perbuatan mulia dalam solat, tetapi yang maksimumnya, yang menyatakan kerendahan hati kita pada Allah secara totalnya, maksimumnya adalah ketika sujud. Tuan-tuan, itu adalah firman Allah. Kita tengok pula yang kedua, dalil yang kedua dalam kitab, ya, muka surat 119. Dan juga kerana hadis idza qumta ila salat, dibawa sekerat ya. Dibawa sekerat je. Hadis ni hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah, Imam Ahmad. Ada 7 orang ahli hadis yang meriwayatkan hadis ni dalam kitab-kitab mereka. Hadis ni sahih. Dan hadis ni terkenal di kalangan ahli fiqh, fuqaha 4 mazhab. Mereka menamakan hadis ini musi'us solah. Musi'us solah, iaitu seorang yang rosak solatnya. Ya. Tuan-tuan perempuan dah dengar banyak kali dalam bab ni. Hadis ni dibawa sebagai dalil. 7 orang ahli hadis riwayatkan hadis ni. Anna rajulan dakhala al-masjid wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nahiyatil masjid. Satu lafaz, satu riwayat dia, bahawa seorang lelaki masuk dalam masjid dan Nabi dah ada dalam masjid itu, yang dia baginda berada di hujung, di satu tempat di penjuru masjid. Dalam satu riwayat lain, Nabi dulu masuk. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Nabi masuk masjid dulu, Masjid Nabawi ya. Fadakhala rajul. Lepas Nabi masuk, Nabi i'tikaf, masuk pula lelaki itu, lelaki itu masjid. Fasalla, dia pun solat sunat tahiyatul masjid. Dah selesai solat, ja'ilan Nabi fasallama ala Nabi, datang jumpa Nabi, bagi salam kat Nabi. Nabi jawab salam. Faqala alaikas salam. Nabi jawab salam. Nabi kata, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Solatlah kamu semula, sebab tadi kamu belum solat. Faraja'a yusalli, maka dia pun solat kama solat, macam mana tadi juga dia buat. Tak ada perubahan sikit pun, macam tadi juga. Kaedah solat macam tu juga. Lepas habis jumpa Nabi lagi sekali, fasallama ala Nabi, faraddan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat salam, Nabi kata, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Ulang semula solat, sebab tadi kau belum solat. Salasan, dalam hadis itu sebut salasan, 3 kali. Tuan-tuan yang hormati Allah Ta'ala, selepas itu lelaki ni tanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairahu, ya Rasulullah, aku tak tahu ya Rasulullah kaedah solat yang terbaik, yang aku rasa inilah yang paling baik yang aku buat ya Rasulullah. Rasa aku ni yang paling baik lagi, aku tak tahulah kalau ada yang lebih baik daripada ni, fa'alim ni. Sebelum dia sebut tu, dia kata, walladhi ba'athaka bilhaq, wahai Rasulullah, demi Allah yang Allah telah utuskan kau dengan membawa kebenaran dalam agama ini, ma'usinu ghairu, betul-betul aku tak tahu ya Rasulullah cara yang lebih baik daripada ni, inilah cara yang terbaik bagi aku. Fa'alim ni, maka ajarlah aku. Lalu pun Nabi mengajar dia. Nabi kata, idza qumta ila salat, wahai sahabat, bila kau berdiri nak solat, pastikan sebelum tu fa'asbirul wudu, sempurnakan wudu, ikut sunnah Nabi. Asbirul wudu,
Wuduk ikut sunnah, jangan ikut suka-suka yang wuduk, ikut suka-suka hati nak berwuduk. Jangan pula pergi basuh tangan dulu, basuh tangan sampai ke siku, lepas tu baru nak basuh muka. Tak boleh. Jangan pula pergi basuh ataupun pergi sapu kepala dulu, kan? Okey, sekarang kita dah tahu dah rukun wuduk. Sunnah Nabi pula macam mana? Jangan terus basuh muka dulu. Nabi tak pernah basuh muka dulu. Ada perkara-perkara sunnah yang Nabi buat, yang hukum dia sunat. Itu maksudnya isbagul wuduk, sempurnakan wuduk. Sayyidina Uthman bin Affan orang yang betul-betul memberi perhatian pada wuduk Nabi. Bila dia berwuduk, dia beberapa kali dia terlewat datang solat Jumaat, dia ditegur oleh sahabat, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Uthman ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam solat Jumaat. Dia datang lambat. Dia kata, sebenarnya aku bukan lambat sebab malah datang lambat, bukan, sebab aku memperhatikan cara berwuduk aku ni, memperhalusi cara berwuduk. Macam mana wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tertib-tertiblah berwuduk, ikutlah susunan dia, penuhkan perkara sunnah Nabi, jangan bawa perkara makruh dalam berwuduk. Semastaqbil al-qiblah, Nabi kata sekarang dah berwuduk dengan sempurna, menghadap kiblat. Sebelum takbir menghadap kiblat, fakabbir, dah menghadap kiblat takbir. Ini Nabi ajar ni. Masa tu juga Nabi ajar. Sahabat ni minta kepada Rasulullah, ajar dia macam mana nak solat. Nabi ajar masa tu juga. Nabi tak tangguh ajar, terus Nabi ajar. Lepas takbir, Nabi kata, idza kana ma'aka al-Quran, kalau kau dah hafal Quran kan, adalah beberapa surah kau hafal, iqra bi ummil Quran, wajib baca. Perintah Nabi, iqra, bacalah kamu ummil Quran, surah Al-Fatihah, wajib baca Fatihah. Sebab tu para ulama dalam 4 mazhab menyatakan wajib, sebab Nabi perintah. Summa bima syi'ta, lepas baca Fatihah, aku bacalah apa-apa saja. Dalam riwayat yang lain, iqra ma tayassara ma'aka minal Quran, bacalah apa-apa saja surah yang mudah-mudah kau hafal daripada Al-Quran, hatta surah Ikhlas pun bacalah, jangan tinggalkan bacaan surah, sebab itu sunnah. Kalau orang kata tak apa, ni solat sunat ya, kita baca Fatihah yang sudah. Sunnah Nabi walaupun solat sunat, baca juga selepas baca Fatihah. Baca juga. Sebab tu ada orang solat sunat 2 rakaat pun lama, sebab dia ambil semua perkara-perkara yang sunnah Nabi buat. Okey. Selepas tu buat apa? Sumarka, Nabi kata, kemudian rokoklah kamu, hatta tatma'inna raki'an, sampai ada tamak-ninah dalam rokok. Sumarfa, angkat kepala, kemudian angkat kepala, yang i'tidal, hatta ta'tadila qa'iman, sampai berdiri lurus. Summa sujud, kemudian sujudlah kamu, hatta tatma'inna sajidan, ada tamak-ninah ya dalam sujud. Ingat, ada tamak-ninah dalam sujud. Sumarfa, angkat kepala daripada sujud, hatta tatma'inna jalisan, sampai kamu duduk antara 2 sujud dalam keadaan tamak-ninah. Summa sujud kali kedua pula, hatta tatma'inna sajidan, sampai ada tamak-ninah dalam sujud. Summa fa'al zalika fi salatika kulliha, Nabi kata kemudian buatlah macam tu, yang ku ajar tadi buatlah macam tu setiap kali bila kau nak bersolat, sunat atau solat fardu. Baik, dalam riwayat yang lain bila sampai kat sujud tu, dalam riwayat yang lain, dia ada 6 riwayat, 7 riwayat tadi kan. Dalam riwayat yang lain, bila sampai kat sujud ni, tajuk kita sujud kan, Nabi kata, idza anta sajadta, bila kau nak sujud, fasbit wajhaka wa yadaik, maka tetapkan dahi kau ni, tetapkan sujud tu kena betul-betul dahi, tetapkan dia ya, jangan gerak-gerak, tetapkan dia, wa yadaik, dan juga kedua belah tangan kau tetapkan dia, hatta yatma'inna kullu azmin, sehingga setiap urat tulang belulang kamu itu yatma'in ini maksudnya tidak bergerak, sukun, tetap tak bergerak. Bagi ada tu tamak-ninah tu, Nabi nak sebut tentang tamak-ninah tu. Yatma'inna kullu azmin ya minka ila mawdi'ihi, setiap tulang kau, belulang kau tu tetap pada tempat dia ketika sujud. Itu tamak-ninah. Okey, tuan-tuan dan puan, para ulama kan, bila disyarahkan hadis ni, sebab apa Nabi ajar macam ni? Sebab kana rajulan tadi tu, lelaki tadi kan,
Tuan-tuan nak tahu tak nama lelaki itu siapa? Nak tahu tak? Nak tahu? Okey, saya bagi tahu. Nama dia adalah Khallad ibn Rafi'. Kha lam alif dal. Khallad ibn Rafi'. Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, dan para ulama masyarakat hadis ni, mereka telah menjumpai nama sahabat tu. Kita sebut nama sahabat ni bukan nak mengaibkan dia, tidak. Bahkan ini adalah satu contoh yang baik yang Nabi ajar dia. Selepas tu dia jadi orang yang paling baik, yang paling sempurna solat, sebab dia diajar terus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat ilmu daripada buku je, daripada kitab. Tuan buku ni ada tak lagi tuan buku ni? Tuan buku ni Khatib Syarbini ni dah tak ada dah. Dah tak ada dah. Imam Nawawi ada lagi tak? Imam Nawawi masih ada tak? Tak ada dah. Yang nama Nawawi dah. Imam Nawawi tu tak ada dah. Ya, 676 Hijrah dah wafat. 1440 lebih 44 Hijrah kan. Ya. Untung sahabat tu tuan-tuan, masya-Allah, dia dapat ilmu terus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama masyarakat hadis ni, kana rajulan yusalli muta'ajjilan. Rupanya sahabat tu tadi dia solat cepat. Tu dia lagi sekali sama-sama. Muta'ajjil, cepat. Muta'ajjilan la yatimu ruku'ah wala sujudah wala qiyam. Bila dia buat cepat, rokok tak ada tamak nina, i'tidal tak ada tamak nina, sujud tak ada tamak nina, cepat. Ingat minggu lepas tu sebut hadis ni. Minggu lepas kan, hadis riwayat pada Imam Nasa'i daripada Huzaifah Al-Yamani, ra'a rajulan, sahabat Nabi ni Huzaifah Yamani, dia lihat seorang lelaki fataffafa, solat tu macam melompat-lompat. Fataffafa ni macam melompat-lompat. Tahu tak? Bukan dia solat tu dia lompat-lompat, bukan. Pergerakan dia tu cepat. Macam melompat-lompat, macam melata-lata tu. Fataffafa, mana la yatim ruku'an wala sujuda wala qiyam. Sempurna tak sempurna rokok dia, sujud dan juga berdiri, dia tak sempurna, dia cepat. Baik, ulama entah salah, bila dah selesai solat, Huzaifah pergi kat dia. Dia kata, ya rajul, muzukam tu salli hazihi solat, berapa lama kau solat dengan cara macam ni? Dia kata, mundu arba'ina aman, dah 40 tahun aku solat macam ni. Tuan-tuan perempuan, 40 tahun. Ya, dalam riwayat yang dulu kita sebut situna sana, 60 tahun riwayat. Riwayat pada Abu Hurairah tu situna sana, 60 tahun riwayat. Solat cepat-cepat macam tu kan, yang tak ada tamanina tu tadi. Tuan-tuan puan-puan, Huzaifah yang kata apa? Lau mutta wa anta tusalli ala hadhihi salah, kalau kau mati dalam keadaan kau kekal solat macam ni lah sampai akhir hayat kau, la mutta ala ghairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, la mutta ala ghairi sunnati Rasulullah SAW, kau akan mati dalam keadaan tidak berada dalam fitrah syariat yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huzaifah kata, ma kunta tusalli mundu arba'in sana, sebenarnya kau tak pernah solat pun selama 40 tahun, kau tak pernah solat. Habis tu kau buat apa? Bukan solat tu, solat tapi solat tak diterima. Yang ni nak kena risau sikit malam ni. Ni bab sujud ni. Perbincangan kita tentang sujud ni berat nak sujud. Sebelum sujud tu dulu ada rokok, ada i'tidal, sempurna ke tak sempurna. Selepas ni kan jangan solat cepat-cepat. Kalau kata ada urusan penting sangat yang tak boleh solat sunat, tak apa, selesaikan dulu urusan tu, lepas tu ada masa solat. Nak kena tenang hati ketika solat. Pergerakan pun nak kena jaga, sebab kita buat solat ni bukan main-main, bukan sonok-sonok, bukan nak lepaskan batu kat tangga, bukan. Tapi kita lakukan solat ni kerana diperintahkan, wajib yang diperintahkan, yang sunatnya mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan faham sahabat ni? Masya-Allah. Ini dia dalil tu. Itu bawa dalam kitab kita ini dan juga hadis, kerana hadis tadi. Okey. Kedua-dua, cuba tengok balik sambungan ya. Okey, disebut di sana ya. Wa innama udda ruknan wahidan littihadihima, littihad. Kedua-dua sujud ya. Udda, kedua-dua sujud tu, udda dikira sujud yang pertama dan sujud yang kedua dikira sebagai satu rukun, walaupun ada dua kali sujud kan, tapi dikira satu rukun. Sebab apa kerana littihadihima, kerana kedua-duanya adalah sama. Tu dikira satu.
Kalau nak pecahkan jadi dua lah, rukun sujud yang pertama dan rukun sujud yang kedua kan. Tapi dikira satu sebab dua-dua tu sama sujud, sama ada sama, dan dianggap satu sebagaimana sebahagian para ulama mengira tamak ninah di 4 tempat sebagai satu rukun, kerana semuanya adalah sama. Tamak ninah pada 4 tempat ya, kat mana ya tuan-tuan? 4 tamak ninah tu kalau nak ikutnya 4 rukun kan, tapi dikira satu pada 4 tempat. Tamak ninah pada rokok, kan hadis tadi kan, hadis yang saya bawa tu, rokok, bangun daripada rokok, i'tidal, tolong jangan bila bangun sami Allahu liman hamida, Allahu akbar, ya, jangan sambung, jangan muttasilah. Ingat kata Imam An-Nawawi, jangan muttasilah, dia mesti berhenti ya, sami Allahu liman hamidah, ada i'tidalnya, hatta ta'tadila qa'iman, sempurna berdiri semua dah cantik dah, kemudian baru baca doa pula lagi baik, doa ketika i'tidal, kemudian baru sujud. Sujud tamak ninah kena ada sujud. Yang ketiga, yang keempat, duduk antara dua sujud. Kita beri laluan seketika pada azan insya-Allah. Baik, jelas ya. Dia disebut, dia kata ya, udda ruknan. Dua sujud tu dikira satu rukun saja, sebab kita kumpulkan sekali, sebab littihadihima, sebab sama ya, sujud sama walaupun dia dua kali. Kalau kita pisahkan jadi dua rukun. Baik, rukun solat ada berapa semua? Ni soalan tahun 1 lah. Ada berapa semua rukun solat? Ada 13. Tapi Al-Mawardi dan Imam Ar-Rafi'i berbeza pandangan. Imam An-Nawawi, Imam Asy-Syirazi berbeza pandangan. Okey, tuan-tuan kata 13 kan? Okey, kita 13 ni kita ambil pandangan daripada Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Muharrar. Rujukan masalah-masalah fiqh dalam mazhab Syafi'i kepada dua syaikhan atau syaikhain dalam mazhab Syafi'i, iaitu Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi ya. Kedua-dua adalah ulama tarjih. Mereka ini merupakan ulama yang telah menyaring tanqihul mazhab ya, menyaring pandangan-pandangan dan mengambil pendapat-pendapat yang utama, yang asah, yang tepat, muktamad dalam mazhab Syafi'i ya. Imam Ar-Rafi'i dia kata ada 13, kita ikut dia 13. Okey, kita ikut dia. Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawil Kabir fil Fiqh al-Madhhab Syafi'i, dia kata ada 14. Dia tambah kat mana satu lagi? Kita kalau kita baca riwayat awal kan, kitab ni rukun pertama niat, sampai yang ke-13 tertib. Imam Mawardi dia tambah satu lagi, tamak ninah. Tamak ninah tu rukun yang berasingan. Kita yang jadi 13 tu, tamak ninah tu masuk sekali dalam sujud, masuk sekali dalam rokok, dalam i'tidal masuk sekali tu. Tapi Imam kata asyik tamak ninah, asyik sujud. Kita pula kata syarat sah sujud ada tamak ninah. Imam Mawardi kata tak, itu rukun yang berasingan, ruknul mustaqil, berasingan, kena jadi 14. 14 itu diterima dalam mazhab Syafi'i, diterima ya. Sebab bila kita sujud memang ada tamak ninah, nanti kita akan belajar. Imam Asy-Syirazi, Abu Ishaq Asy-Syirazi, ulama besar hebat ni. Imam Rafi'i tadi wafat tahun 623 Hijrah. Imam Asy-Syirazi lagi awal 476 Hijrah. Ulama besar abad ke-5, standing dengan Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali pun hidup pada zaman tu juga. Cuma Imam Ghazali 476 dia wafat. Imam Ghazali lahir 450, umur 26 tahun. Masa Imam Syirazi wafat, Imam Al-Ghazali usia dia baru 26 tahun. Yang terkenal Imam Syirazi dulu. Tuan-tuan puan dengar ke kitab Majmu' bagi Imam Nawawi tu kan? Dia mensyarahkan Imam Syirazi Al-Muhazzab, Imam Syirazi. Kitab utama mazhab kita tu Majmu' Syarah Muhazzab
ya, yang jadi rujukan utama. Itu Imam Nawawi punya. Imam Syirazi kata, ini perbezaan tu yang kita sebut tadi tu. Ada ulama dia pecahkan, ada ulama yang dia kumpulkan sekali. Imam Syirazi kata rukun solat ada berapa? Samaniyati asyar, 18 kita belajar 13 je. Kita belajar 13 je. Mana lagi 5? Kita pun fikir, tak cukup rukun ke aku ni? Kalau belajar kitab Imam Syirazi tak cukup rukun. Dia satu kitab, nama dia kitab At-Tanbih. Dia tulis bab ini dalam kitab dia At-Tanbih bagi Imam Syirazi. 18. Siapa nak jadi 18? Yang 13 tadi tu dah kira kan? 13 kita campur tamakninah di dalam rukuk 1. Jadi berapa dah? 14. Tamakninah dalam i'tidal jadi berapa belas? 15. Tamakninah di dalam sujud jadi berapa belas dah? 16. Tamakninah duduk antara dua sujud jadi 17. Satu lagi. Kalau tak cukup satu ni tak betul ni. Sembahyang tak sah ni. Nasib ada Syekh Roslan kita ni. Saya tengok boleh jauh-jauh. Tuan-tuan perempuan Syekh Roslan ni, kalau saya tak ada, tuan-tuan minta dia tolong ajar. Dia ganti saya kan. Kok lah saya tak datang satu malam kata hari Ahad malam Isnin. Tuan-tuan perempuan tengok ni ada Syekh Roslan kita. Ustaz, minta Syekh Roslan ni tolong sambung balik. Niat khuruj minal salat. Rukun tu niat keluar daripada solat. Pandangan ni sahih tak? Pandangan ni sahih tak? Ni pandangan siapa ni? Imam Syirazi. Pandangan ni sahih. Siapa yang ikut pandangan ni, bila beri salam mesti niat keluar daripada solat. Siapa yang sekadar bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, solatnya batal sebab tak ada niat. Tuan-tuan ya. Stop. Tenang dia, tenang dulu Lagi sekali, pandangan ini pandangan juga dalam mazhab Hambali. Dalam kitab muktabar dia Ibnu Qudamah, kitab Al-Mughni, kalau tuan-tuan perempuan pergi pondok-pondok pesantren mana-mana, kitab Ibnu Qudamah ni dikuliahkan bersama dengan kitab kita dalam mazhab Syafi'i. Kitab Al-Mughni itu Ibnu Qudamah yang kitab bahasa Arab saja, bersih bahasa Arab, 15 jilid, tebal-tebal tuan. Kalau diterjemahkan jadi 30 jilid. Dia macam kitab syarah muhadzab bagi Imam An-Nawawi. Mazhab Hambali kata niat keluar daripada solat. Tak apa, tu mazhab Hambali Ustaz. Ada tak ulama dalam mazhab Syafi'i bersetuju dengan pandangan ni? Yang tadi tu. Yang kedua, Imam Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali, dia pun kata siapa yang bagi salam tak niat keluar solat tidak sah. Tu betul solat tak sah. Disebutkan sana an yanwiya bi salamihi al-khuruj min as-salah. Kena niat ketika beri salam, kena niat ketika beri salam khuruj min as-salah, nak keluar daripada solat ni. Kalau dia tak niat, maksudnya dia masih lagi dalam solat walaupun dia tengah wirid ke apa ke. Tuan-tuan perempuan faham tak faham ni? Naik kereta ya, berhenti parking kat tempat parking, kemudian keluar je tanpa kita tutup, kita off switch, biarlah kereta tu berjalan, maksudnya dalam keadaan ada enjin. Macam tu kita solat, kalau bagi salam tak niat keluar daripada solat, masih dalam solat. Berat cerita ni. Ada yang lepas solat bagi salam tu sembang, dosa. Okey. Imam Ghazali, ya, Imam Syirazi, Imam Syafi'i macam mana? Imam Syafi'i, saya janji dengan tuan-tuan perempuan nanti bila lepas habis kita belajar rukun 7 kan, dengan Allah ni, habis nanti kita akan ulang semula tanpa tengok kitab, tapi tuan-tuan perempuan bawa kitab, kita soal jawab bermula daripada awal nak ikut sunnah ni. Cara nak ikut sunnah mengikut pandangan perspektif mazhab kita lah, bermula daripada niat sampai beri salam. Dan saya akan letak sebelah saya kitab Imam Syafi'i, kitab Al-Um, bersama kitab
untuk kita combine sekali supaya kita lengkap beribadat mengikut peraturan yang sempurna, melihat kepada, merujuk kepada kitab-kitab turas mazhab, dan kita ambillah manfaat daripada hadis-hadis perbincangan di dalam itu oleh para ulama kita. Baru kita tahu mula daripada niat, kemudian angkat tangan takbir macam mana keadaan semua sebagainya sampai beri salam. Nanti lepas habis kita bincang semua kitab ni, lepas habis tak tahu bila lah lepas habis tu. Tapi insya-Allah lah. Nanti apa-apa istiqamah lah kita bincang. Imam Syafi'i lah macam mana? Imam Syafi'i dalam kitab dia dia kata ayusallimu bitaslimatain. Imam makmum kena beri salam 2 kali lah. Yang pertama tu wajib at-taslimatul ula an yamini, taslimatul as-saniyah an yasari. Salam pertama sebelah kanan, salam kedua sebelah kiri. Salam yang pertama sebelah kanan ada niat, al-yanwiya, kena niat. Ada mukhatab, kita beri salam kat siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita beri salam kat siapa? Kena ada niat beri salam kat siapa? Al-hafazah, kata Imam Syafi'i, al-hafazah wan nas, kepada malaikat. Malaikat yang jaga kita sebelah kanan ni malaikat apa? Apa nama malaikat tu? Yang bercatat tu? Kau tak kenal malaikat tu? Pasal tu kita tak kenal, sebab bila kita beri salam sebelah kanan kita, jarang kita niat pada malaikat tu. Malaikat tu sentiasa bersama kita, dia lebih rapat daripada isteri kita. Tuan-tuan perempuan rasa kan isteri rapat dengan tuan-tuan perempuan? Kau tak kahwin lagi semua ni? Dia lebih rapat dengan kita daripada anak-anak kita. Sebab anak-anak kita, isteri kita tak ikut kita ke mana saja kita pergi. Setuju tak? Dia tak ikut kita ke mana kita pergi. Mana-mana saja dia tak ikut kita. Ada masa dia ikut, ada masa tak ikut. Kebanyakan masa dia kat rumah. Tapi malaikat ni, al-hafazah ni, setiap masa tuan-tuan naik masjid dia ikut, tuan-tuan keluar masjid dia ikut, tuan-tuan masuk dalam bilik dia ikut, tuan-tuan keluar bilik dia ikut. Dia ikut setiap masa. Tuan-tuan pergi ke mana pun, pergi pasar raya dia ikut. Kok ada malaikat hafazah tak pergi pasar raya, dia pergi. Selagi ada kita dia pergi. Setiap seorang ada 2 malaikat, al-malakat, raqib dan atid. Raqib kebajikan, atid keburukan. Dia ikut kita tu hafazah. Tu Imam Syafi'i kata bagi salam mukhatab, niat mukhatabah kita salam tu kepada malaikat dan annas, dan juga orang yang ada sebelah kanan kita. Tuan-tuan perempuan saya nak tanya, selama ni kalau bagi salam macam mana? Ada niat tu tak? Tu tak apa nak penting kan? Yang penting salam. Kata Imam Syafi'i, niat an yanwiya liqat'is salah, putuskan solat. Kata Imam Syafi'i. Sebab itu para ulama yang mengkaji dalam bab ini disebut apa? Zahir nas Asy-Syafi'i, zahirnya kalam Imam Syafi'i dalam menaskan tentang beri salam ini, rukunnya adalah selain daripada salam, niat keluar daripada solat. Tuan-tuan dan perempuan, selama ni macam mana? Kita beri salam, ada niat nak putuskan solat tak? Ada niat nak keluar solat tak? Nak keluar daripada solat ada tak? Tuan-tuan perempuan tengok saya semacam ni. Nasib baik kita ada penyelamat, Imam An-Nawawi. An-Nawawi, kita kena ingat ya, kita mazhab apa? Asy-Syafi'i. Pandangan-pandangan dalam mazhab Syafi'i ni sebenarnya kalau kita lihat daripada kewafatan Imam Syafi'i tahun 204 Hijrah sampailah berkembangnya fiqh mazhab Syafi'i ni pada zaman Imam Al-Ghazali wafat tahun 505 Hijrah. Di sana ada fasa tanqihul mazhab, fasa di mana para ulama membersihkan pandangan-pandangan yang tak berapa kuat, yang lemah sebagainya ya, sampai pada abad yang ke-5 dan ke-6 Hijrah. Dan ulama yang bertanggungjawab untuk mengunggulkan pandangan-pandangan dalam mazhab Syafi'i dengan mengambil pandangan-pandangan yang tepat dan rajih setelah dibuat kajian dan sebagainya. Ulama yang mentarjihkan ada 2 orang, Syaikhan disebut oleh Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj, ada 2 orang iaitu Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Imam Nawawi sebut dalam kitab Ar-Rawdah, hal yajib, adakah wajib an yanwiya bisalamihi khuruj minas solat, adakah wajib seorang yang bersolat bila bagi salam niat nak keluar solat? Wajhan, ada 2 pandangan, kedua-dua sahih,
as-sahhuma, tapi yang lebih sahih disebut pandangan as-sah, pandangan yang ala as-sah, yang lebih tepatlah, la yajib, tak wajib. Alhamdulillah, selamat kita. Selamat tuan, masya-Allah tuan. Kalau tidak ni macam mana ustaz ni, dah 70 tahun dah saya solat, tak pernah lagi saya niat nak keluar daripada solat masa bagi salam. Malam ni baru saya jumpa ustaz, alhamdulillah. Kata Imam Nawawi dalam kitab Ar-Rawdah. Ya. Atau tuan-tuan puan tak setuju juga nak pegang kata-kata Imam Syafi'i juga. Nampak perbezaan tu, Imam Syafi'i tu berbeza pandangan, ya. Saya rasa okey je pun bila perbezaan ini berlaku antara pandangan para ulama ni kan, ya. Jadi kita ada masalah bagi kita pun, sebab memang begitu konsepnya fiqh ini, ada ikhtilaf, ada tenung, ya, ada ikhtilaf. Kita raikan masing-masing ada hujah masing-masing tuan, ya. Jangan terlampau ta'assub sangat. Pendekatan kita agak terbuka sebenarnya dalam kita belajar fiqh ini perempuan, ya. Jadi kenapa puan solat macam ni, tuan solat macam ni? Ada sebab dia saya solat macam ni, ya. Ada sunnah dia, Nabi ajar macam ni, sekian-sekian, ya. Kalau kita tengok seorang tu solat lain sikit pada kita, lain, bukan lain sikit, lain banyak pada kita, jangan kita fitnahkan dia apa semua, kita label dia macam-macam label. Macam-macam label. Tolong, ya, jumpa dia dulu, tanya, tuan, saya tengok tuan tadi solat masa tahiyat macam ni, keadaan tuan punya jari macam ni, ya. Masa sujud juga macam ni kan, kata rokok gini, atidah macam ni. Sebab apa tu? Berbeza sikit dengan saya buat ni. Tanyalah dia. Dia ada jawapan kerana dia alim, dia ada ilmu lah. Faham tak faham ni? Ya, mudah-mudahan Allah bagi kefahaman dalam agama kita, insya-Allah tuan, ya. Itu sebut tadi, ya. Sujud dari segi bahasa ni, ini kita akan sambunglah kot, ya. Minggu-minggu akan datang insya-Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan pada kita manfaat, ya, ilmu ini, dan mudah-mudahan kita dapat, ya, mengamalkannya insya-Allah dalam kehidupan kita. Jadi kita masih lagi jauh dalam membincangkan, ya, bagaimana kaedah sujud yang disyariatkan, kaedah-kaedah, ya, yang patut yang kita laksanakan dalam bentuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, nanti kita akan belajar panjang, kalau tuan-tuan tengok, buka surat 119 sampai 100 berapa dia, 125, 127, 129 tu dia, 131 tak habis lagi, pak sujud saja 133, ya, sampai 134. Punya lama-lama panjang, ya. Tapi tak apa, ya, yang penting kita dapat ilmu yang bermanfaat. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah sabbi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al sana hadza wa fi yawmina hadza fi sa'ati hadzi fi barakatan wa rahmatan minka ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.